الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Arun, sahabat-sahabat peserta ataupun ahli jemaah kuliah pagi ini, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala pada kesempatan, peluang dan masa yang masih lagi Allah buka kepada kita. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hari-hari yang datang kepada kita, masa-masa yang masih lagi ada dalam hidup kita, umur kita yang masih lagi panjang, ini semua adalah kebaikan lah pada kita. Sebab asas kepada kekuatan dan kebaikan yang ada pada diri kita adalah iman. Itu adalah kepala dia punya asas dia, la ilaha illallah tu. Maka apabila sahaja la ilaha illallah tu melekat pada diri kita, maka kehidupan bagi orang yang ada la ilaha illallah hari demi hari dia semakin baik. Baik dari sudut mana? Yang pertama dari sudut ilmu, tuan-tuan, dari sudut ilmu. Bagi orang-orang yang beriman, ilmu dia hari demi hari semakin bertambah. Contoh, ilmu kita hari ini dengan semalam. Kalau semalam 60%, hari ini takkan 60%. Hari ini mesti meningkat 65, 70. Dia lebih banyak. Pasal kekuatan yang ada pada diri kita adalah la ilaha illallah itu. Yang kedua, amalan. Dari sudut amalan dia semakin meningkat. Kalau semalam dengan hari ini, sudah tentu amalan hari ini akan lebih mengganda dan memperbanyakkan lagi amalan pada semalam. Sebab itu kita nak umur yang panjang ni pasal apa? Pasal kita nak menambah tabungan dan kekuatan akhirat kita. Cuma hak kita faham, tuan-tuan, umur yang panjang tu sebenarnya bukan maksud pada angka tu lah. Umur yang panjang yang kita nak ialah keberkatan umur sebenarnya. Kita nak keberkatan umur. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih 45 tahun je umurnya, meninggal 45 tahun usia. Tapi dia punya keberkatan umur kan, sampai ke hari kiamat ilmunya digali, dibincang, kemudian nama jasanya berkembang, pahalanya hidup berterusan sampai hari kiamat. Itu keberkatan umur lah. Imam Syafi'i pun 63 tahun saja kan, tidaklah sampai 100, 150 tahun, tidak. Malah kalau sampai beratus-ratus tahun, agak-agak kita tahan tak diri kita nak tanggung jasad kita ni. Umur sampai, minta maaf lah saya sebut umur sampai 90 tahun, 100 tahun. Pengalaman kita duduk dalam kehidupan ni, kita tengok tak tahan, tuan-tuan. Umur 60, 70 tu kita nampak dah macam-macam lah masalah kan. Jadi tak tahan. Ada satu kes wartawan di Indonesia berjumpa dengan satu mbah. Mbah ni diiktiraf antara yang paling tua di dunia lah. Tak silap saya umur sekitar dalam 126, 27 tahun begitu. Okey. Jadi wartawan ni tanya dia, mbah nak apa? Apakah yang mbah harapkan? Apa yang mbah nak? Apa yang mbah nak? Dia jawab apa, tuan-tuan? Agak-agak kita nak apa, tuan-tuan? KFC, McD je ke? Tak ada, dia jawab nak mati je. Dia jawab nak mati. Pasal apa? Dah penat sangat dah dia menanggung sakit, uzur. Nak buat satu benda segala-galanya terhad. Pasal apa? Keuzuran tadilah. Jadi mengejutkan, jawapan dia sepatah je, tuan-tuan. Dia nak mati, dia kata. Selang 2 minggu lepas tu, takdir Allah, meninggal dia, tuan-tuan. Meninggal. Jadi gitulah bagi kita orang beriman ni, kekuatan yang ada pada diri kita bila umur kita dipanjangkan Allah Ta'ala, bagi itulah yang kita gunakan untuk menambah khususnya 2 perkara lah.
ilmu dan juga amalan kita, tuan-tuan. Ilmu itulah yang bawa kepada iman, iman itulah yang membuahkan takwa dalam kehidupan kita, dan hasil daripada takwa itulah datangnya rasa takut kita kepada Allah Taala dan rasa seronoknya kita nak bertemu dengan Allah Taala. Yang keduanya, tuan-tuan, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan apa? Perbincangan mengenai husnul khatimah dan su'ul khatimah. Boleh dengar ke? Rasa macam tenggelam timbul sikit. Boleh dengar Pak Ustaz Kita habiskan dulu perbincangan mengenai apa? Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kesudahan yang baik dan bukan kesudahan yang buruk yang kita cuba nak elak-elakkan. Okey, kita dah bincang apa yang dimaksudkan dengan konsep husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Kita juga bawa beberapa contoh kisah mati yang baik dan mati yang jahat. Sehari dua baru ni pun ada lagi kawan-kawan kita viralkan satu rakaman melibatkan seorang khatib di Masjid Tunisia, kalau tak silap saya, tuan-tuan. Boleh ingat, boleh perasan tak? 2 minggu yang lepas lebih kurang. Khatib ni berkhutbah Jumaat di atas mimbar. Okey, ketika khutbah itu tiba-tiba dia menyebut syahadah secara berulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak henti-henti, tuan-tuan. Itu tu orang jemaah dah expect suatu benda yang tak kena dah. Ada benda lain dah. Ada yang naik ke atas dah standby. Dan lepas tu memang tumbang dia, tuan-tuan. Tumbang dalam keadaan yang begitu cantik lah. Sedang berkhutbah hari Jumaat di masjid di depan khalayak ramai, dalam keadaan berwuduk, tuan-tuan. Dalam keadaan berwuduk, beri nasihat pula pada orang. Kemudian dia punya kematian dia tu disaksikan oleh seluruh dunia, kan? Diviralkan sampai habis seluruh dunia. Kita kat sini pun kita nampak apa yang berlaku di Masjid Tunisia tu, kan? Jadi apa yang dia dapat? Doa daripada orang, khairan. Ini antara perkara-perkara yang kita nak kena ada dalam kepala. Dan itulah kematian yang indah seumpama yang kita sebut ini, jadi disebut sebagai husnul khatimah. Cuma, tuan-tuan, kita bincang bahawa husnul khatimah ke su'ul khatimah ke, adakah dia berlaku secara koinsiden gitu je, tuan-tuan? Secara kebetulan gitu je ke? Jawabnya tidak, tuan-tuan. Walaupun urusan kematian ini adalah urusan Allah Ta'ala. Kita nak mati di mana, kita nak mati hari apa, bila, bagaimana kita mati, itu semua urusan Allah Ta'ala, kan? Takdir yang Allah susun untuk diri kita. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tu tak tahu besok dia nak buat apa. Dia rancang boleh, tapi nak buat apa hak sebenar-benar buat, itu kerja Allah. Okey? Dan setiap jiwa tak tahu di mana dia nak mati, kan? Di mana dia akan mati. Jadi itu adalah urusan Allah Ta'ala. Tetapi kita boleh rancang dan usahakan. Boleh faham, tuan-tuan? Bagaimana kita nak mati, kita boleh usahakan. Kita boleh rancang. Pada masa yang sama, kita doa kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu di antara sifat kesempurnaan Allah adalah Maha Pengasih, Maha Adil dalam menghukum. Okay? Orang yang nak mati baik, apa yang patut dia buat, tuan-tuan? Usahakan baik. Tak pernah sabar. Dia nak mati husnul khatimah, tapi kerja buat dia tidak dalam keadaan baik. Siang malam pagi petang duduk dalam keadaan dosa dan maksiat. Kalau orang tanya, awak ada tak cita-cita nak mati sebagai orang baik? Ada. Tak pernah sabar. Cita-cita saja tu, itu angan-angan saja. Jadi kalau dah rancang nak mati secara baik, husnul khatimah, usahakan. Sama ada Allah izinkan, itu hak Allah Ta'ala. Tetapi Allah Maha Adil, Maha Pengasih Penyayang. Kita faham kat situ, tuan-tuan. Kita nak usaha mati di masjid, di surau, tapi tak pernah sampai ke surau masjid. Tak pernah sabar, tuan-tuan, nak mati di surau masjid. Kelibat kita pun tak nampak. Nak mati di kuliah pengajian, ramai orang mati ketika duduk menadah kitab, tuan-tuan. Di tempat saya di Kuala Terengganu, Merbau Patah tu, baru ni berlaku lagi. Meninggal ketika duduk mengaji, tuan-tuan. Jenazah
ditunjukkan. Bila saya balik baru ni, rupa-rupanya orang yang saya kenal lah. Tak sangka juga tuan-tuan. Ketika dok menandah kitab. Jadi ini antara contoh. Okey, kalau nak mati cara macam tu, tiba-tiba tak pernah menandah kitab. Ini orang panggil sembang kari je ni. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi nak cerita apa? Kita usahakan ke arah mana kita nak mati. Cuma pada masa yang sama doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memilih kita lah dengan cara yang kita nak tadi, dan kita sudah usahakan. Tapi ingat, hujung jatuh urusan ni adalah hak Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan ni? Dari sudut usaha ikhtiar, kena usaha ikhtiarkan. Buat. Kemudian kita cuba lihat kepada beberapa perkara hak kita kena pastikan jangan berlaku pada diri kita, supaya kita ni tidak mati secara su'ul khatimah, mati secara buruk. Ini adalah berdasarkan tulisan seorang ulama yang asalnya dari Palestin, iaitu Syekh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dalam kitabnya Al-Qiyamatul Kubra, dia sebut ada 4 perkara yang perlu kita jaga supaya kita tidak mati secara jahat, secara buruk tuan-tuan. Mati sampai ke mati kita pun orang cari lagi. Itu tak sedap tuan-tuan. Cari untuk tagih sesuatu, cari untuk doa tu lain cerita. Ini cari pasal hutang tak habis lagi, kezaliman kita pada dia ni tak padam lagi. Itu jangan sampai begitulah tuan-tuan. Jangan sampai begitu. Okey. Yang pertama sekali, apa yang patut kita buat? Ini kita dah bincang, iaitulah jaga akidah. Pastikan akidah tidak sesat. Tidak sesat. Ni kita bincang tuan-tuan. Bab akidah ni bab dalam ni. Akidah benda dalam. Okey. Kalau urusan ibadah tu senang berurusan tuan-tuan. Sebab ibadah ni kalau tak kena orang nampak. Sembahyang kita sengit, tak betul. Orang nampak. Bila orang nampak, orang mukmin ni kalau tengok benda salah, dia kena cari jalan macam mana nak betulkan, nak beri nasihat pengajaran. Itu sebab kita diminta duduk dalam jemaah. Duduk dalam jemaah. Apa sebab? Antaranya, kalau kita kurang, orang lain tambah. Kalau kita silap, orang lain ingatkan. Itu kerja berjemaah tuan-tuan ni. Tapi apa jadi kalau silap tu melibatkan akidah? Itu yang masalah. Sebab itu pengajian tentang akidah tu kena cari tuan-tuan, kena bina, kena buat. Kitab Masihkah Hadis tu cantik sangat kalau kita buka balik, bincang-bincangkan balik perkara-perkara yang membatalkan akidah dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan, dari sudut i'tiqad, kepercayaan dalam diri tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu adalah alat untuk kita jaga diri kita sendiri. Tuan-tuan ingat skema yang paling besar di akhir zaman ni adalah skema yang melibatkan agama. Dan dalam satu hadis, walaupun hadis ni ada dhaif tuan-tuan, Nabi SAW ingatkan kepada kita, akhir zaman ni Allah akan munculkan aqwamun yalbasuna bilibasid dha'ni minal lain. Kamu akan berjumpa dengan jenis kelompok manusia yang scam manusia ni dengan memakai pakaian agama. Apa maksud pakaian agama di situ? Iaitulah memakai pakaian kulit bulu. Kulit bulu ni maknanya adalah gambaran orang agama lah tuan-tuan. Orang tasawuf dulu ni dia pakai pakaian hak tak ada kualiti, kulit bulu. Tapi zaman kita kulit bulu mahal tuan-tuan. Pakai kulit bulu orang boleh cas saman, boleh saman pasal bunuh binatang tanpa keizinan tuan-tuan. Alsinatuhum ahla minas sukar. Orang-orang ni kalau bercakap, lidah mereka ni lebih manis daripada madu. Kalau dengar mereka bercakap, mereka boleh sembang tu lebih manis daripada madu. Tapi ingat, qulubuhum qulubuz zi'ab. Hati mereka hati serigala. Rupa-rupanya dalam hati ada suatu, ada niat lain nak kenakan kita. Rupanya serigala tuan-tuan. Ini jenis rupa orang-orang yang Allah Ta'ala muncul ke akhir zaman sebagai fitnah pada kita. Jadi skamer-skamer ni ramai muncul. Cuma dalam banyak-banyak skamer hak paling dahsyat adalah skamer agama. Skamer duit ni boleh lagi tuan-tuan.
Scammer benda-benda lain ni boleh tahan lagi, walaupun dah keadaan boleh pun kita menangis. Tak boleh tidur berbulan-bulan dah. Duit kena kena rompak, kena scam. Kita pernah sebut kawan saya RM100,000 tuan-tuan. Waalaikumsalam. RM100,000 tuan-tuan ditipu. Menangis tuan-tuan. Tapi bila kita bincang secara jangka panjang, walaupun rugi beratus-ratus ribu, tapi ada satu bentuk kerugian yang lebih dahsyat, itulah kerugian agama. Mereka yang di scam oleh scammer-scammer agama. Ini rugi tak ada kita kata apa? Tidak ada hak sempadan sebab dia melibatkan kerugian akhirat. Macam mana scammer agama ni muncul? Iaitulah dengan bawa akidah-akidah yang salah untuk kita ikut, tuan-tuan. Itu yang berlaku pada pengikut-pengikut ajaran sesat yang hari ini tumbuh begitu banyak di Selangor ni. Selangor ni antara negeri hak paling makmur lah kuliah pengajian di sebuah masjid, tuan-tuan. Tapi di Selangor juga negeri yang paling meriah kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Itu ujian dia. Lebih daripada 50 kumpulan, tuan-tuan. Sejak saya hidup belajar dulu lagi, dia punya kumpulan ajaran sesat ni 50 ke atas. Hari ni pun begitulah juga, tuan-tuan. Bukan senang nak hapuskan, nak kita kata apa, nak bagi racun rondauk sampai habis. Bukan senang sebab dia melibatkan pemikiran. Bila sebut pemikiran ni, dia sentiasa berkembang, bercambah, tuan-tuan. Sama ada lemah ataupun kuat je. Nak hapuskan secara total tu memang logik akal kata payah. Tu Haji Kahar tu kan, Rasul Melayu kan, buat majlis taubat dah tahun 2016 rasanya. Majlis istitabah baru taubat. Tapi bila dah keluar daripada pusat pemulihan akidah, dia pusing balik, buat balik, tuan-tuan. Saya sempat jumpa dengan Prof Mujaini Tarimin ni, salah seorang daripada yang terlibat dalam majlis inilah, dalam usaha untuk memulihkan kumpulan Rasul Melayu ni. Tanya dia, Prof, macam mana Prof dengan ni Haji Kahar Rasul Melayu tu Prof? Dia kata, tak maunya Ustaz. Dia kata, duduk kelas pemulihan macam mana pun, tuan-tuan, duk mengaku duk isytihar. Dan dia isytihar juga letak jawatan daripada Rasul Melayu. Itu yang best tu. Boleh pula letak jawatan. Tuan-tuan tahu kan? Rasul Melayu, dia perasan dia je ni, Allah lantik jadi Rasul. Pasal apa? Pasal dalam Yasin ada ayat yang Allah lantik dia. Dia tak tahu Yasin tu bukan dia seorang je baca. Innaka laminal mursalin, bahawa kamu dari kalangan Rasul yang dilantik. Dia ingat dia tu, tuan-tuan. Dan dia isytihar, dia letak jawatan. Tapi lepas tu kembali balik sebab ini melibatkan pemikiran. Dia yang sesat kita boleh fahamlah. Ramai-ramai ni adalah seorang dua yang istimewa macam tu, tuan-tuan. Tapi hak kita kesian tengok pengikut. Pengikut tu yang kita kesian. Rugi dunia, rugi akhirat, tuan-tuan. Okey, itu berkenaan dengan akidah. Dan satu lagi kita tekan bab akidah. Pastikan akidah tidak rosak ni untuk mengelakkan su'ul khatimah. Pastikan akidah tidak rosak. Bagaimana cara? Jangan libatkan dengan syirik, kufur, nifak pada akidah. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Dan kita bincang tentang kekuatan La ilaha illallah. Kekuatan akidah yang ada dalam diri orang Islam memang kuat sangat, khususnya perkataan tauhid la ilaha illallah. Perkataan ini boleh buka pintu syurga, tuan-tuan. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, maksud menyebut di situ yang beriman, yang melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, maka masuk syurga dia. Okey? Tiba-tiba waktu dia jumpa Tuhan, jumpa Allah, dia ada la ilaha illallah, tiba-tiba la ilaha illallah tak mampu nak bantu dia. Tak ada memberi nilai ataupun kelebihan untuk dia besok di akhirat. Bila? Bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Apabila dia bawa syirik pada Allah Ta'ala. Itu yang kita duk syarahkan ayat apa, tuan-tuan? Al-Ankabut ayat 41. Allah gambarkan, bandingkan macam benang laba-laba yang kajian sains menunjukkan teramat kuat
digumpal sampai 2 milimeter, boleh gantung beruang seekor 400 kilogram tuan-tuan, tak putus. Dawai pun tak mampu nak gantung. Tapi benang labah-labah yang dikumpul sampai 2 milimeter boleh buat. Kuatnya benang labah-labah ni sampai dia buat baju kalis peluru dengan menggunakan teknologi nano tuan-tuan. Tetapi benang yang kuat ini tiba-tiba labah-labah salah guna teknik jahit sarang. Akhirnya Allah kata rumah labah-labah adalah rumah yang paling lemah. Paling lemah. Kenapa? Rupa-rupanya teknik menjahit sarang dia tu salah. Sampaikan benang yang kuat tak boleh nak membantu. Patutnya dia guna cara mana? Sains buat kajian tuan-tuan, patutnya dia buat dengan square 4 segi sama tuan-tuan. Dia atur 4 segi sama, macam butter kita ni kan, kita atur kuat kan. Kemudian butter kita 4 segi tepat kan. Ini 4 segi sama lagi kuat tuan-tuan. Atau triangle 3 segi ataupun hektagon 6 bucu tuan-tuan. Bila atur cantik, atur rapat-rapat, itulah sarang yang kuat. Saya waktu saya duk sebut kes ni di Masjid Bandar Seri Damansara, satu ketika seorang profesor Universiti Malaya, saya tak perasan nama dia tuan-tuan, dia ni istiqomah dengan masjid. Habis kuliah tu dia kata, "Ustaz, hari ni saya tak tidur," dia kata. First time saya dengar Ustaz sebut, betul sungguh dia kata. Saya tak pernah terfikir benda tu, dia kata. Saya tak pernah terfikir benda yang Ustaz sebut tu betul. Iaitulah teknik engineering tu. Cuma dia tak terfikir benda tu pada isu sarang labah-labah. Bila kita bawa perbincangan berdasarkan Al-Ankabut yang 41, Masya Allah, tak tidur begitu dia kata. Okey tuan-tuan, jadi itu gambaran ruginya perkataan la ilaha illallah yang begitu kuat tuan-tuan, tapi bila dia bawa syirik sekali habis, tak boleh nak bantu. Alangkah baik kalau labah-labah dia tukar teknik sarang dia tu, dia gunakan kaedah-kaedah yang kita sebut tadi, nescaya sarang labah-labah akan jadi kuat. Kita nak kerat kat sana pun dia tidak hancur, dia tidak akan putus sama sekali tuan-tuan, kerana kekuatan yang ada itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak jaga jangan sampai su'ul khatimah. Yang kedua, jangan miliki iman yang lemah. Iman lemah ni tak boleh buat apa tuan-tuan. Benda lemah ni tak ada nilai tuan-tuan. Kita kesihatan kita lemah. Orang tunjukkan dengan makanan, minuman, dengan kelazatan yang cukup hebat. Orang siap syarahkan kepada kita, makan ini apa kelebihan, makan itu apa kelebihan. Kita diam, tak dapat manfaat apa. Pasal apa? Kesihatan kita tak kuat. Umur kita dah uzur tuan-tuan. Jadi benda lemah ni, benda tak ada kelebihan. Begitulah juga iman. Dalam masalah iman tuan-tuan, kalau iman ada, kita percaya, tapi percaya sekadar percaya, buatnya tidak, tak melaksanakan, maka dia tidak menyelamatkan kita untuk kehidupan akhirat. Betapa ramai orang yang nampak ibadah-ibadah agama ni yang penuh dengan kelebihan, dengan pahala. Ingat tuan-tuan, jangan pernah kita rasa kita ni lebih pahala. Jangan. Jangan pernah kita rasa kita tak perlukan pahala. Jangan tuan-tuan. Pahala-pahala ni duit akhirat. Mana mungkin kita boleh rasa kita tak perlu duit akhirat. Kita dah bincang dan syarah dah tentang kepentingan duit ni. Duit dunia ke duit akhirat ke tuan-tuan? Duit dunia kita buat bandingan mudah. Kita kadang-kadang tengok duit 1 sen, kita pandang acuh tak acuh. Nak tengok tak tengok pun lebih kurangnya tuan-tuan. Tak ada antara kita yang beria benar tuan-tuan nak capai duit 1 sen. Hak kita tengok atas lantai tuan-tuan, kita buat dek begitu je tuan-tuan. Pasal 1 sen. Tapi bila masa 1 sen ni amat berguna untuk kita. Saya buat contoh mudah, kita terperangkap di kaunter tol tu, di palang tol tu, pukul 3-4 pagi, tak ada orang lain yang ada, kerana tak cukup 1 sen duit dalam smart tag kita atau touch and go kita tuan-tuan. Waktu tu baru kita terasa bagaimana 1 sen tu cukup besar. Cukup besar. Ke kita nak langgar ya balang tu. Tak ada orang. Nah,
Begitulah nilai 1 sen akhirat. 1 sen akhirat. Wala tuhaqqirna bil ma'rufi syai'ah. Hadis sahih Nabi SAW sebut, jangan kamu pandang remeh terhadap kebaikan sedikit pun. Jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kamu ni hanya beri senyum kat orang. Ada orang senyum. Alah senyum, buat apa senyum? Kan dapat pahala. Buatlah pahala besar lah. Pahala hak lain hak besar lagi. Tak payahlah modal senyum aja. Jangan. Jangan. Pasal belum tentu yang kecil itu tak beri manfaat pada kehidupan akhirat kita, tuan-tuan. Ini kehidupan akhirat. Bagaimana pula kalau kelebihan yang bersifat besar-besar dalam urusan solat, himpunan solat-solat sunat, an-nawafil. Macam mana, tuan-tuan? Kita tahu kelebihan solat-solat rawatib, tuan-tuan, awabin, kita tahu, tuan-tuan, ibadah malamnya, tapi iman tak kuat. Iman tak kuat. Tengok berkelip-kelip bila orang buat, tuan-tuan, nak buat tak ada kekuatan. Kita tahu bagaimana kekuatan, kelebihan infak fi sabilillah, kekuatan jihad, kekuatan Quran, kekuatan zikir, amal ma'ruf nahi munkar, segala 1001 kelebihan dalam agama ni, tuan-tuan, yang agama suruh kita buat ni, semua ada nilai kelebihan belaka. Kita tahu itu ada kelebihan, tapi buatnya tidak. Pasal apa? Imannya macam lampu atromeng nak mati, tuan-tuan. Lillah nak mati. Maka ini tidak menyelamatkan akhirat kita. Boleh faham, tuan-tuan? Tahu-tahu tapi tidak bertindak. Pasal iman tak kuat. Sebab itu, cuba pastikan iman tidak lemah. Bagaimana nak pasti iman tidak lemah? Bagaimana kita nak kuatkan iman, tuan-tuan? Dalam pengajian ilmu tauhid ni, tuan-tuan, kita diberitahu iman ada 5 macam, kan? Ada 5 kategori. Yang pertama, iman yang tidak pernah berubah, tidak naik, tidak turun, statik. Standard dia macam itulah. Apa iman tu? Iman para malaikat ni, malaikat tidak naik, tidak turun. Iman yang hari demi hari semakin tinggi, semakin meningkat. Iaitu iman siapa? Iman Nabi dan Rasul, kan? Semakin meningkat, tuan-tuan. Hari ini lebih banyak daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Yang ketiga, iman yang fluctuated, orang panggil ni, turun naik. Itu iman siapa, tuan-tuan? Iman kita lah. Orang Islam, orang awam ni, yang turun naik. Yang keempat, iman yang ditolak. Iman orang kafir. Lepas tu orang kafir buat baik secara mana sekalipun, tuan-tuan, tidak memberi manfaat pada kehidupan akhirat. Kan? Kita duk dengar kisah orang kafir yang buat baik. Baru ni kan Shirlin Abu Ikhlas tu, wartawan Palestin, dia ada tembak pada kepala. Adakah kematian dia tu memberi manfaat kehidupan akhirat dia? Tidak, tuan-tuan. Sebab syarat nak diterima amalan di sisi Allah ialah yang pertama, imannya mesti ada. Bagaimana dia ni? Di Kristian Ortodok, tuan-tuan. Kristian Ortodok. Macam mana Allah nak bagi kat dia sedangkan dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu syarat mestilah beriman, tuan-tuan, kepada Allah Taala. Yang kelima, iman yang sentiasa berkurang. Iman orang fasik. Itu iman orang fasik. Jadi kita iman yang sentiasa turun naik. Macam mana kita nak sentiasa naikkan? Sudah tentu dalam pengajian ilmu tauhid, tuan-tuan, dengan kita berbekalkan dengan ilmu. Cari ilmu, tuan-tuan. Ilmulah yang membantu iman kita naik. Dan kita sebut tadi, hasil daripada iman, dia melahirkan buah takwa. Takwa tu buah dia. Buah. Hasil daripada iman. Iman ni apa? Percaya, yakin sangat-sangat. Yakin pada apa? 6 perkara rukun iman tu. Kita yakin pada Allah Ta'ala, menghasilkan rasa takut pada Allah. Takwa. Boleh faham, tuan-tuan? Cuma takwa ni dia bukan setakat takut, dia panjang perbincangan takwa ni. Sayyidina Ali sebut ada 4 perkara dalam takwa. Pertama, takut pada Allah. Yang kedua, beramal dengan agama Allah. Yang ketiga, redha dengan pemberian Allah. Dan yang keempat, bersedia untuk bertemu dengan Allah. 4 perkara ni, dia adalah ciri-ciri
orang yang ada iman, ada takwa. Dan takwa ni buah daripada iman, iman dapat daripada ilmu. Okey? Yang kedua, amal. Untuk mengangkat atau meningkat iman kita ni mesti beramal dengan ilmu, tuan-tuan. Bukan setakat tahu tapi simpan elok-elok, tunjuk kat orang aku ada ilmu tapi amalnya tak ada. Orang pergi giling kepala. Orang boleh tanya kita, tuan-tuan, "Ayah Muslim, kamu ni orang Islam ke?" Kita jengir mata. Of course lah. Tengoklah my nose. Kata tak? Tengok hidung lah dia kata. Orang tanya tu pasal orang pelik. Tengok aku tengok dia ni macam orang Islam tapi perangai tak Islam. Pulak. Boleh faham, tuan-tuan Dia orang Islam ni dia bukan setakat Islam pada nama tapi dia mesti Islam pada perbuatan, tuan-tuan Dia mesti Islam pada perbuatan. Itu orang panggil benar. As-sidqu. Islam dia mesti benar. Dia bukan sakat benar pada pengisytiharan syahadah dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia juga mesti benar pada kerja buat dia sebagai orang yang yakin pada Allah dan perkara yang sewaktu dengannya. Rukun iman. Boleh, tuan-tuan Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara nak angkat iman kita, tuan-tuan? Yang ketiganya zikir. Yang keempatnya fikir. Zikir. Banyakkan zikir, ingat pada Allah. Dan zikir antara yang paling besar ialah ibadah solat. Solat itu adalah zikir. Juga kita boleh sebut la ilaha illallah afdalu zikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Jadi ini antara cara kita nak angkat iman. Yang keempat, fikir ataupun tafakkur. Kita tengok satu-satu kejadian, jangan tengok hanya sekadar tengok pada mata lendir kita. Itu tak sampai kepada iman, tuan-tuan. Tengok matahari naik sekadar tengok matahari naik dah. Itu tak sampai pada iman kita. Pasal hari-hari tengok matahari naik. Hari ni tengok semalam pun begitu, kemarin pun macam tu juga. Tidak. Tengok, maksud tengok di sini, tengok dengan mata hati. Tengok dengan tafakkur, tadabbur sampai ke menghasilkan natijah, menghasilkan rizat pada pandangan mata. Apa rizat tu? Iman kepada Allah Ta'ala. Boleh faham, tuan-tuan Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil absar. Kan? Ulil absar ke li ulil albab? Tak ingat dah ayat tu. Li ulil absar ulil albab. Salam tak ingat dah. Cek balik situ confuse albab ke al-absar. Bahawa kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ni menjadi tanda kepada orang-orang yang berfikir. Yang albab rasanya, ulul albab. Confuse kat situ. Jadi itu penting, tuan-tuan, kita gunakan fikir kita tadi. Bertafakkur pada tanda-tanda tadi. Maka itulah cara untuk kita mengangkat iman. Pastikan iman kita tidak lemah untuk kita mengelakkan mati secara su'ul khatimah. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, iaitulah al-istiqamah. Kita mesti beristiqamah dengan benda baik. Bukankah kita sudah duduk dalam gelanggang baik? Sekarang ni, tuan-tuan, antara baik buruk, kita dah banyak pada baik. Kenapa tidak semuanya baik? Yalah, maklumlah kita manusia kadang terlajak juga benda tak baik tu. Tapi antara baik tak baik, banyak baik. Banyak baik. Hak tak baik tu yang terbuat tu pasal ter. Bukan saja dia ter. Benda hak tak sengaja. Jadi hak sengajanya duduk dalam baik. Masalahnya, tuan-tuan, apakah kita boleh sampai kesudahan dengan baik? Itu yang kita bimbang. Pasal apa yang kita bimbang? Sebab ada realiti kehidupan manusia yang pada permulaannya ahli syurga. Orang kata dia tu ahli syurga. Haji Mat tu memang best. Terbaik. Tapi ending dia Allahu Akbar. Subhanallah. Lain pula jadinya. Ending dia tak jadi ahli syurga, tuan-tuan. Kan ada sahih kita nak baca muttafaqun alaih. Nabi SAW sebut ada di antara manusia ini yang beramal dengan amalan ahli syurga sehinggakan dia dengan pintu syurga tu hanya satu hasta. Fakana bainahu wa bainal jannah zira.
hanya satu hasta. Satu hasta ni sekali langkah je tuan-tuan. Dalam masa sekali langkah je lagi nak confirm masuk syurga, tiba-tiba takdir Allah meletakkan dia dalam neraka, dan itulah yang berlaku pada saat-saat akhir. Dia buat benda yang menyebabkan dia pergi ke sebelah, ke neraka. Wal'ayyadzabillah. Begitulah sebaliknya, ada di antara manusia yang melakukan amalan ahli neraka, hingga dia dengan neraka hanya satu hasta. Tiba-tiba takdir Allah mendahului, maka dia melakukan amalan syurga pada kesudahan umur dan dia masuk syurga. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, tuan-tuan. Jadi benda-benda macam ni merisaukan kita, dan juga menjaga diri kita supaya jangan sentiasa rasa selamat. Sebab kita ni sentiasa dia ajar mesti duduk dalam keadaan rojak dan juga al-khauf, kan? Takut dan juga harap. Takut benda kita buat ni tidak berkesudahan, dia tak sampai ke istiqamah, tak sampai kepada final age kita, hujung kita ni husnul khotimah. Kita takut, tuan-tuan. Pada masa yang sama kita harap Allah tidak sia-siakan kita. Kita harap Allah ambil terima kita, tuan-tuan. Itu dua benda yang selalu kena ada dalam diri kita, takut dan harap. Okey, tuan-tuan, itu tentang apa tadi? Tentang istiqamah. Okey, bagaimana cara kita nak beristiqamah, tuan-tuan? Bagaimana kita nak kekal dalam kebaikan? Nombor satu, kita kena tahu apa benda baik kita buat tu. Kenapa kita perlu buat baik? Yang tu kena selesaikan dulu, tuan-tuan. Maknanya apa? Ilmu. Kena ada ilmu kenapa kita kena solat. Kalau kita solat tapi tak faham solat, dia sekerak jalannya, tuan-tuan. Dia akan jadi orang yang hanya ikut-ikutan dan solat secara mudi. Ikut seronok dia. Hari dia rasa dia nak sembahyang, muka dia cantik, orang banyak senyum kat dia, semangat dia naik, maka dia sembahyang. Banyak dah tu sembahyang. Tapi hari orang duk tarik muka dengan dia bengang, bangun pagi pun dah ada benda dia nak hilang, tak jumpa, dah muk tak ada, tak sembahyang dia hari tu, tuan-tuan. Ikut muk, tuan-tuan. Maka orang ni tak jalan, tuan-tuan. Dia nak kena buat dalam keadaan faham. Ilmu tu bawa kepada faham, tuan-tuan. Jadi kena ada ilmu dulu. Kenapa kita mesti beristiqamah dengan benda baik? Tuan-tuan, yang kedua, nak beristiqamah ni, dia kena ada minat. Tuan-tuan nampak tak orang yang ada minat? Akak cukup bengang, Ustaz. Ni ada nak ngadu ni, Ustaz. Rumah saya, suami saya tu bab mancing, Ustaz. Ya Allah, Ustaz bagi nasihat sikit kat dia kata. Bagi nasihat sikit kat suami saya tu, Ustaz. Tu seorang-seorang tengah panas tu, laki saya tu, Ustaz. Kita ni faham, tuan-tuan. Bila ada minat, orang tu sanggup berhabis-habisan pasal minat tadi. Dia tak peduli dah orang lain kata apa yang orang pandang pada dia, asalkan dia minat, tuan-tuan. Maka alangkah cantiknya kalau minat tu pada agama. Allahu Akbar. Comel sungguh, tuan-tuan. Kalau boleh dapat minat pada agama. Sebagaimana seninya amalan orang yang berminat pada urusan-urusan dunia. Kita nampak kan seni kan orang mancing. Mancing seni. Seorang-seorang tengah pandang. Tengok dalam tahun dia kosong, tak ada ikan pun. Kadang mesti dia singgah ke pasar borong. Kadang. Seni tu tak dia. Tapi kalaulah divert minat tu kepada agama. Ya Allah Akbar. Pas nak dapat minat pada agama lah ke mana? Nak dapat minat pada agama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sebut 3 benda. Kalau dapat 3 ni, dia dapat kemanisan iman. Kita sebut supaya minat lah. Kemanisan iman. Salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Yang pertama apa dia, tuan-tuan? Kalaulah orang tu boleh jadikan Allah dan Rasul sebagai keutamaan, maknanya dia dapat minat pada agama. Sikit-sikit Allah dulu, sikit-sikit Rasul dulu. Tuan-tuan, ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih dia utamakan, lebih dia sayang berbanding dengan hak lain, tarikan, godaan lain, tuan-tuan. Satu. Yang kedua,
Ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia sayang pada seorang tu atas nama Allah. Bukan sayang pasal kemaruk, bukan sayang pasal nafsu, bukan sayang pasal kepentingan diri, tapi pasal Allah Ta'ala. Dia sayang kat dia sebab orang tu boleh bantu agama dia. Dan dia menyampah dengan dia ni pasal orang ni menyebabkan agama dia semakin kurang. Semakin kurang. Kawan dengan dia, agama semakin rugi. Semakin rugi. Maka dia stop, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Ini kecintaan ataupun menghasilkan minat pada agama. Kalau boleh kita timbulkan sebegitu rupa. Yang ketiga, tuan-tuan, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahu Allah kama yakra ay yukzafa fin nar atau kama qala. Dia ni takut dan benci untuk kembali buat benda-benda salah, benda-benda yang bersifat kufur, selepas Allah selamatkan dia dengan ilmu, dengan faham, dengan amal, maka dia taubat, dia tak nak buat balik dah benda hak salah hak dia buat tu, sebagaimana dia ni tak nak dihumban masuk dalam api neraka. Dia bayangkan kalau dia kembali balik buat benda-benda salah tu, dia bayangkan seolah-olah dia ni seolah-olah minta dihumban masuk dalam neraka. Jadi kalau boleh rasa tiga perkara ni, itulah dia minat pada agama dia akan datang. Boleh? Dalam Sahih Muslim pula ada hadis yang boleh membantu kita. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba abil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Akan merasai manisnya iman orang yang boleh meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai cara hidup, Muhammad sebagai Rasulullah. Tiga benda ni kalau dia boleh rasa dalam diri dia, dan bukan setakat rasa, dia bertindak mengikut apa yang dia rasa tadi, maka itulah dia rasa iman, manis iman, tuan-tuan. Bila benda tu manis duduk dalam diri kita, duduk pada mulut kita, kita nak buang tak benda manis ni? Tak mahu, tuan-tuan. Manis, sedap, lemak berkrim orang kata. Itulah dia antara cara kita nak kekal dalam istiqamah. Yang ketiga, tuan-tuan, nak pasti kita beristiqamah, tak buat kerja separuh jalan, jangan melampau. Jangan melampau. Adamul ghulah, jangan melampau. Itu dalam surah Hud tu Allah bagi peringatan. Apa? Fastaqim kama umirta walladzina taba ma'aka wala tatghaw. Hendaklah kamu beristiqamah terhadap apa yang diperintahkan kepada kamu ya Muhammad bersama dengan orang-orang yang mengikuti kamu. Wala tatghaw, dan kamu jangan melampau, overacting, tuan-tuan. Jangan buat kerja secara melampau. Buat kerja mengikut keupayaan kita. Kalau kita tak mampu lagi nak berdiri malam, tuan-tuan, pelan-pelan, latih sikit-sikit. Biasakan dulu kita, hak pertama ibadah wajib, kemaskan dulu, tuan-tuan. Ini wajib pun ikut mood, tiba-tiba nak target solat malam tu payahlah, tuan-tuan. Hak wajib dulu, keutamaan. Lepas tu cuba pelan-pelan dengan rawatib, tuan-tuan. Qabliyah, ba'diyah. Oi, banyak ustaz, 20 rakaat. Okey, mulakan. Kalau tak boleh, mulakan dia yang muakkadah dulu, yang dituntut. Muakkadah pun banyak ustaz, 10 rakaat, 12 rakaat. Okey, mulakan yang utama, 2 rakaat sebelum subuh dulu. Usahakan dulu. Bila dah melekat, kemas, dah berdisiplin, baru kita upgrade status kita sikit-sikit sehingga akhirnya kita menjadi orang yang melekat, berdarah daging dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okay? Supaya benda baik ni jadi darah daging. Boleh faham, tuan-tuan? Bila dia dah jadi darah daging, Masya Allah lah, itulah kesenian beragama akan datang, tuan-tuan. Orang yang berdarah daging, kita akan buat secara mudah. Kita tak terasa benda tu payah. Tuan-tuan nak faham kita ni macam mana pentingnya ibadah tu kita darah dagingkan. Contohnya solat lah. Kita umur 50-60 tahun ni sudah alhamdulillah Allah bantu kita mendarah dagingkan ibadah, khususnya solat.
Bila datang panggilan waktu solat, payah tak untuk kita solat? Tak payah tuan-tuan. Banding dengan anak-anak kita, hak baru nak kenal hidup, nak faham jati diri ni, payah dah nak solat. Kena cerelong mata dulu. Kena berdehem lebih. Padahal batuk sungguh mak ayah tu tuan-tuan. Nak bagi amaran pada anak-anak. Nak latih, nak lekatkan disiplin diri anak-anak. Tapi kita tak perlu dah. Pasal apa? Darah daging dah. Maka cantiknya kalau urusan akhirat ni kita sudah berjaya darah dagingkan dia. Boleh faham tuan-tuan Itu yang keberapa dah? 3 ke 4 tahu dah? Ikutlah tuan-tuan berapa ke? Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua minat. Yang ketiga jangan melampau kan? Yang keempat nak istiqamah tuan-tuan, pastikan kita buat secara ikhlas. Sekali lagi ikhlas. Kalau kita berjaya darah dagingkan ikhlas, maka senanglah istiqamah. Sebagaimana solat tadi. Kita mudahkan perbincangan tuan-tuan. Apa maksud ikhlas tuan-tuan? Lillahi ta'ala lah tak? Lillahi ta'ala. Kerana Allah semata-mata. Itu maksud ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semayang Zuhur, ada tak kita rasa kita buat satu yang istimewa? Kita rasa, luar biasa kerja aku hari ni. Semayang subuh tadi. Orang lain tidur, tapi aku boleh buat. Aku nak tunjuk ke orang Kita pun update status. Kita letak kamera, semayang je. Kemudian kita tangkap gambar, masuk dalam Facebook. Dan tulis kat bawah. Dan. Dah selesai dah. Dan. Esu pecah macam Okey. Tuan-tuan, perlu tak kita buat macam tu? Tak perlu kan? Okey. Dan alhamdulillah kita tak terasa pun nak tunjuk. Kenapa kita tak rasa nak tunjuk? Kenapa akak tak rasa pun nak beritahu orang kat sembahyang subuh tadi? Sebab benda tu wajib satu. Yang kedua, biasa kita buat hari-hari. Yang kita nak tunjuk ke orang ni, benda hak orang lain tak boleh buat. Benda hak kita sendiri pun tak percaya boleh buat. Tiba-tiba kita boleh buat. Nak tunjuk ke orang. Itu sebab ikhlas ni tuan-tuan. Nak boleh sampai kepada ikhlas, kita kena jadikan benda tu sebagai darah daging. Supaya kita tak terasa benda tu luar biasa. Bila rasa luar biasa, kita mula nak ngendeng, nak menayang, nak ceritanya macam. Itu perbincangan tentang ikhlas ni tuan-tuan. Ulama bincang. Ikhlas ni, lawan ikhlas apa? Riak. Riak. Riak ni boleh tak berlaku dalam amalan wajib? Patutnya tak boleh. Patutnya. Pasal apa tak boleh? Sebab benda wajib. Benda wajib. Nak riak buat apa? Bukan kita je. Orang lain pun buat juga. Benda wajib. Tapi dek kerana permainan setan, dek kerana lemahnya diri kita tuan-tuan, dia nunjuk juga pada benda tu wajib. Macam orang nunjuk dia ada anak. Nunjuk buat apa? Buat ada anak. Dah ada isteri, ada anak lah. Semua orang kalau ada isteri, ada anak. Kecuali lah dengan kes-kes yang Allah Ta'ala tentukan tu. Tapi nak ceritanya, benda tu tak payah nak nyoho. Benda orang boleh buat. Benda orang boleh buat. Nyoho dia boleh buat gitu gini. Padahal dia jadi ketua, jadi pemimpin. Tak payah nyoho. Siapa yang jadi pemimpin? Duduk tempat tu, jadi menteri tu, dia buat lah. Duit ada situ. Boleh faham tu? Kita tak setuju projek ini oleh sekian-sekian. Tak payah tuan-tuan. Itu semua orang boleh buat kalau dia pegang jawatan tuan-tuan. Nyoho. Jadi begitulah tuan-tuan dalam urusan solat ni. Dalam urusan solat, kita jadi selamat pada solat ni sebab kita sudah berjaya mendarah dagingkan perkara tu. Jadi kalaulah satu benda kita boleh berikhlas diri, maka benda baik itu dia akan jadi darah daging dan dia akan muncul ikhlas dan ini saya nak sebut karamah daripada ikhlas ialah dia menghasilkan istiqamah.
Karamah daripada keikhlasan ialah dia akan menghasilkan istiqamah. Boleh faham tuan-tuan? Karamah ni benda anugerah Allah Ta'ala, benda baik, nak diusahakan sendiri-sendiri, bukan cerita dia tuan-tuan, maka dia adalah pemberian Allah. Pemberian Allah kepada orang yang beramal dengan ikhlas ialah beristiqamah. Itu yang kita nak tuan-tuan. Dalam kalam ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat yang lain tuan-tuan. Okey. Berapa dah? 4. Yang kelima, team building tuan-tuan. Nak beristiqamah, kita kena ada semangat kerja berpasukan. Team building. Kena duduk dalam kumpulan orang yang buat kerja baik. Baru kita boleh terangsang buat baik. Kalau kita nak buat baik, tiba-tiba duduk dalam kumpulan orang tak buat baik, ya Allah, itu luar biasa tuan-tuan. Kalau boleh buat baik juga, itu memang wali Allah betul kita tu. Memang manusia pilihan Allah. Al-Mukhtar. Jadi kita hak biasa-biasa ni tuan-tuan, nak jadi kuat, kena duduk dalam kumpulan kuat. Apa bukti tuan-tuan? Buktinya ialah, cuba tengok, puasa 13 hari Ramadan dengan puasa sunat 6 hari Syawal. Cuba lihat antara dua tuan-tuan. Mana hak lebih susah? Memanglah akak kata susah 30 hari, 6 hari buat apa ustaz? 6 hari je. Akak ni hari-hari puasa. Oh lah akak darah tinggi, macam mana kolesterol memang le. Aduh hai. Orang-orang muda ni tuan-tuan, memanglah payahlah. Tanya orang muda, apa orang hak berjaya 6 hari Syawal. Pakai senyum belaka. Ustaz, ubah tajuk lain boleh Ustaz? Kenapa tuan-tuan? Pada 6 hari je daripada 30 hari. Lepas tu 6 hari tu, dia tidak semestinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat secara berturutan. Sedangkan Ramadan, 30 hari rapat jet. Nak? Tengok baru ni, 29 hari pun ramai tak puas hati. Betul kan? 29 hari, ramai tak puas hati, tarik muka. Nak 30 hari kau. Luar biasa betul Ramadan baru ni kan. Dah lah 30 hari kan. Hari-hari tanpa berehat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tak haji, Ahad. Khamis pula hari Sabtu pula. Dah. Setiap hari Ramadan. Tapi kenapa Ramadan ni kuat tuan-tuan? Kerana team building. Kerja berpasukan. Kita tak kuat, kita tengok orang kuat, kita jadi kuat. Itu kekuatan team building, kebersamaan. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu dalam agama ni, kalau kita duduk dalam kebersamaan jamaah, ya Allah, dia akan kuat. Dia punya mental, spiritual, fizikal kita bertambah, berlipat kali ganda tuan-tuan. Kekuatan itu muncul. Maka nak beristiqamah, duduk bersama dengan orang yang buat kerja baik tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, ini sebahagian daripada cadangan, saranan untuk kita beristiqamah. Yang terakhir sudah tentu, kita jangan lupa doa kepada Allah. Kuat macam mana pun kita, licik, cerdik dan berstamina mana pun kita kena serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kerana sifat hati kita ni berbolak-balik. Boleh faham tuan-tuan? Antara doa yang Nabi ajar pada kita apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Itu antara doa hak kita diajar oleh agama untuk sentiasa menetapkan diri kita pada istiqamah. Daripada perkara hak sekecil-kecil baik, hinggalah perkara hak sebesar-besar baik tuan-tuan. Hak kita sendiri pun tak sangka kita boleh buat tuan-tuan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir tuan-tuan, untuk mengelakkan su'ul khatimah ialah jangan tangguh bertaubat. Ada mutaswif taubah. Itu syarat untuk kita mati secara husnul khatimah. Berapa dah? Kita habiskan poin ini. Jangan kita tangguhkan taubat. Okey, kita semua tahu tuan-tuan, masalah dosa dan maksiat ni, ini adalah masalah kita tuan-tuan. Atas nama manusia, mana ada manusia hak boleh lepaskan diri daripada dosa dan maksiat. Sampai ke tahap Nabi sendiri pun tuan-tuan,
Walaupun Nabi ni duduk pada jagaan ismah daripada Allah, al-ma'sum, tapi pada perbuatan Nabi ada perkara-perkara yang dinisbahkan sebagai khata'ul ijtihad, benda yang tersilap buat. Cuma silap buat tu tidak jatuh pada urusan dosa dan kesalahan. Hanya silap pilih pandangan. Antaranya apa tuan-tuan? Kisah Allah Ta'ala tegur Nabi tu kan dalam Quran kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, muka dia masam, pusing arah lain bila datang padanya seorang yang buta mata tanya soalan kat dia. Jadi Allah tegur Nabi SAW. Nak cerita apa? Nak cerita silap ni itu biasa tuan-tuan pada kita. Boleh faham tuan-tuan? Cuma bagaimana penyelesaian selepas daripada salah buat? Apa dia solution dia? Itu yang penting tuan-tuan. Apa yang penting ialah apa yang kita buat sesudah kita tersalah. Maka di situlah kita belajar tentang rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah menyediakan peluang untuk kita bersihkan balik diri kita ni sebersih-bersihnya dan seluas-luasnya tuan-tuan. Menurut siapa? Taubat, istighfar. Bagaimana kita nak hapuskan dosa tuan-tuan? Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga buat baik. Buat baik, fi'lul khairat. Itu juga kebaikan menghapuskan keburukan tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Taubat. Luasnya pintu taubat ni selagi mana kita tak nampak akhirat depan mata. Bila dah nampak akhirat depan mata, no more taubat tuan-tuan. Tak ada lagi lah peluang taubat. Sebab kalau dah nampak akhirat depan mata, taubat masih lagi dibuka oleh Allah Ta'ala, kosong neraka tuan-tuan. Neraka kosong. Tak ada guna lagi ujian ketaatan dan maksiat dalam kehidupan. Kalaulah saat sakaratul maut datang, kita nampak bukaan akhirat depan mata kita, waktu tu taubat masih diterima tuan-tuan. Tak ada nilai ujian dalam kehidupan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sejahat-jahat manusia pun bertaubat ketika nampak akhirat. Itulah Fir'aun. Fir'aun. Itu sejahat-jahat manusia. Akan cari Tuhan, bertaubat pada Tuhan, isytihar jadi orang Islam. Wa ana minal muslimin. Waktu nampak akhirat depan mata. Boleh faham tuan-tuan kita manusia ni acah-acah Fir'aun je tuan-tuan. Tak sampai macam Fir'aun. Nak setara mana ego sombong lawan Tuhan. Lagi kan Fir'aun tengok akhirat pun cari Tuhan tuan-tuan. Jadi ini taubat. Dan rahmat kasih sayang dia. Cuba tengok dalam surah Az-Zumar. Cuba tengok ayat 53. Qul ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ni cukup hebat tuan-tuan. Kalau boleh kita pakai hafal belaka tuan-tuan. Duk sangkut dalam kepala belaka. Cuma jangan pula take for granted, jangan ambil peluang sudahlah tuan-tuan. Cuba perhati ayat ni. Katakanlah ya Muhammad, beritahu kepada umat kamu, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang sudah terlajak, ya ibadiyallazina asrafu, yang sudah terlajak, yang sudah boros, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Tuan-tuan, siapa yang terlajak ni tuan-tuan? Orang-orang yang terlajak ni orang-orang yang duduk dalam maksiat dosa. Duduk dalam akidah yang rosak. Tuan-tuan, akal ni dia makin matang. Makin matang. Akal umur 20 dengan akal umur 40 beza tuan-tuan. Akal umur 40 dengan akal umur 60 beza. Umur 60 pencen tuan-tuan. Apa? Cara fikir orang pencen dengan cara fikir orang belum pencen. Beza tuan-tuan. Lepas tu hadis Bukhari, Nabi SAW sebut, a'zarallahu min amri'in akhara ajalahu hatta sittina sana. Atau kama qala. Allah Ta'ala beri alasan kepada seseorang itu
yang Allah buat penangguhan umur dia sampai 60 tahun. Maknanya apa tuan-tuan? Seolah-olahnya kalau kamu ni umur belum sampai 60, Allah beri keuzuran pada kamu. Ini kenapa buat salah ni? Minta maaf ya Allah, saya belum umur 60. Okeylah. Kamu kenapa tak buat ni? Minta maaf ya Allah, saya belum 60. Okeylah. Sekali imbas macam tu tuan-tuan. Sekali imbas macam tu. Tapi jangan fikir macam tu. Cari pasal tuan-tuan. Kalau tidak, dia tunggu umur 60 lagi ni. Ahli ulama sebut tuan-tuan, umur 60 tu adalah umur bertaubat. Kalau umur 60 tak taubat juga, orang Terengganu kata berat nanang. Ada bertaubat ketika umur sampai 60. Habis cerita dah tuan-tuan. Umur 60. Boleh faham tuan-tuan ni? Bukan maknanya umur 20, 40 boleh buat maksiat. Maksiat tak boleh buat. Bila dah sampai hadul bulugh, umur taklif kita, mukallaf kita tuan-tuan ni. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi, cara fikir kita ni bergantung dengan kematangan usia kita dan ilmu, khususnya agama yang ada pada diri kita tuan-tuan. Jadi, antara perkara yang perlu kita jaga ialah pada setiap kesilapan yang kita lakukan, perlu kita patah balik semula pada Allah Ta'ala tanpa menunggu masa untuk kita bertaubat. Kenapa? Kerana peluang bertaubat tu Allah buka pada setiap masa. Ayat yang kita bacakan tadi, Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-Ku yang terlajak, yang boros, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Orang-orang yang terlajak ni biasanya tuan-tuan, mereka fikir bahawa mereka sudah terlajak, mereka sudah hilang peluang untuk kembali balik kepada Allah. Jangan tuan-tuan, jangan fikir begitu yang Allah Ta'ala suruh Nabi ajar kepada orang-orang ni. Dan kalau kita boleh interview lah tuan-tuan, kita boleh jumpa dengan orang yang buat keputusan tak nak hidup. Kok-koklah ada di antara kita ada ruang tuan-tuan berjumpa dengan orang yang buat keputusan untuk mati ni tuan-tuan. Dia dah rancang besok nak terjun Jabatan Pulau Pinang. Kita pintah awal-awal dengar dapat mesej dia tu, kemudian kita interview dia tuan-tuan. Apa sebab nak bunuh diri? Maka jawapan dia sudah tentu tuan-tuan, sebab dia rasa hidup ni sudah tidak ada peluang kedua. Sudah menghadapi jalan mati. Kita selalu sebut tentang Jepun kan? Bahasa Jepun tuan-tuan. Jepun tu dalam website tuan-tuan, siap ada website mati berjemaah. Tuan-tuan boleh masuk website dia tu. Tuan-tuan pula nama macam suruh buat. Website dia tuan-tuan, untuk mati tuan-tuan, kemudian boleh pilih mati musim apa, mati siang ke malam, awal pagi ke tengah hari ke apa, cara mana, nak suntik ke, nak gantung ke, nak tembak ke, boleh pilih cara mati sampai begitu zaman moden ni tuan-tuan. Di Switzerland saya baca tuan-tuan macam mana boleh buat tempahan mati dalam bunker, dalam satu alat, boleh buat tempahan. Bila rasa nak mati sekian-sekian date tu, boleh buat tempahan. Bayarlah, mahal harga dia. Dia katakan bila pilih cara tu, dia punya kesakitan mati tu akan diusahakan kurang tuan-tuan. Itu ada, boleh cari dalam website lah macam mana kaedah mati ikut pertimbangan logik akal orang barat tuan-tuan. Di Jepun ada satu tempat bunuh diri yang cukup popular, iaitulah hutan Aokigahara tuan-tuan. Aokigahara, hutan ni terkenal sebagai tempat bunuh diri. Ini dari Jepun. Tengoklah tuan-tuan, tengok gambar dia penuh dengan orang gantung, orang macam-macam dalam hutan tu. Di itu hari media kita pernah sebut ada satu flat di sebelah Negeri Sembilan yang jadi favourite juga siapa nak bunuh diri tuan-tuan. Dan sudah tentu tidak ketinggalan Jabatan Pulau Pinang lah. Jabatan Pulau Pinang tu sehinggakan ditubuhkan unit ronda untuk mengelakkan gejala bunuh diri. Kenapa bunuh diri ni? Pasal kecewa dalam hidup. Dia rasa bahawa tak ada peluang kedua. Tiba-tiba agama datang beritahu, jangan pernah rasa kita tak ada peluang kedua. Walau setara mana kamu boros dan bolos dalam kehidupan.
Dan Allah bagi janji, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah sentiasa mengampunkan dosa semua sekali. Anak-anak kita yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan, belajar ilmu saraf, ni kena uji salam ni dapat sebelah A ni. Tak jawab, kita minta turunkan sebelah jadi 10. Perkataan inna ada tu tahdid, tuan-tuan, dalam ilmu saraf. Bila Allah guna perkataan inna, maknanya Allah nak suruh kita yakin. Dan biasanya inna ni digunakan apabila orang tu dia tak yakin. Dia tak yakin tentang sesuatu. Kita, tuan-tuan, kalau kita nak bawa satu berita penting pada orang tu, kita nak suruh dia tu cepat percaya, kita akan guna alat-alat yang boleh dipercayakan. Demi Allah kita bersumpah lah tak? Macam-macam lah kan? Kita ulang perkataan tu ke, itu cara nak suruh dia faham dan terima dengan mudah. Maka dalam bahasa Quran digunakan perkataan inna. Pasal apa? Pasal ada di antara manusia hak confusing. Betul ke Allah ni nak ampunkan dosa? Aku ni dah terlajak sangat dah. Bunuh orang dah ni. Zina dah ni. Apa benda aku tak buat ni? Semua aku buat. Kaki segala kaki daripada diri aku ni. Takkan Allah nak ampunkan lagi? Dah, Allah guna perkataan inna. Sesungguhnya Allah yaghfiru fi'il mudhari'. Yufidu al-istimrar, memberi makna berterusan. Iaitulah sentiasa mengampunkan dosa. Az-zunub, dosa-dosa. Kemudian jami'a, semua sekali. Padahal az-zunub tu plural dah, tuan-tuan. Dosa-dosa. Allah datangkan lagi dia punya kekuatan dia tu jami'a, ke semua sekali. Boleh faham, tuan-tuan? Situ. Kemudian ada lagi ayat selepas tu. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allahu Akbar. Ayat ni, tuan-tuan, kalau kita faham dengan faham orang Arab, faham ahli bahasa, Allahu Akbar, senyum kita. Senyum kita. Pasal apa? Itulah dia Tuhan penjamin kita. Dia jamin dosa dihapuskan. Dengan syarat taubat mesti ada, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi jangan tangguhkan taubat. Jangan tangguhkan taubat. Itu syarat nak elak mati secara su'ul khatimah. Taubat sudah terbuka, mudah pada kita, jangan kita lepaskan peluang. Mudah tak mudah taubat ni, tuan-tuan? Ada tak syarat taubat? Kena kumpul dosa dulu. Nak taubat, kena kumpul dosa dulu. Bagi sekian banyak. Banyak mana? Kita tak reti nak letak had. Banyak mana? Ada tak syarat taubat? Kena tunggu hari. Hari apa? Hari Jumaat. Bila? Bulan Ramadan. Bila? 10 malam akhir. Ada tak, tuan-tuan? Tak ada. Ada tak syarat taubat? Mesti dengan tok imam. Imam pula, imam nombor 1. Bukan imam rawatib. Ada tak, tuan-tuan? Ada tak syarat nak taubat? Mesti malam hari. Ada tak syarat bertaubat? Mesti berwuduk. Berwuduk. Ada tak, tuan-tuan? Syarat bertaubat, berwuduk. Tak ada, tuan-tuan. Dia bukan macam Kristian. Kristian ni penat. Nak taubat, kumpul duit dulu, tuan-tuan. Kumpul duit dulu. Bawa duit. Jumpa dengan Tok Sami. Antara Sami hak boleh Sami pula dah padri. Antara padri hak boleh beri kuasa pengampunan ni, ada ustaz seorang bekas padri tu dulu pernah duk syarah. Antaranya kalau nak kenal, dia pakai mantel yang ada emas kat belakang ni, apa benda tau, salib berapa emas belakang ni, tak apa nak ingat, tuan-tuan. Itu sebagai penanda dia ni boleh bagi pengampunan dosa. Bukan semua padri boleh. Ada padri-padri yang sampai pada dia punya kedudukan. Boleh. Jadi kena jumpa dengan tok ayah tu dulu. Bawa duit. Duit pula tengok kesalahan kita. Kalau sekadar duk langgar lampu isyarat tu, barangkali RM5 lah kot. Bayar Habis kalau duk ngorak isteri jiran sebelah, suami orang sebelah, tu kena bayar lebih lah kot. 50, 100. Nak cerita apa? Ada syarat-syarat nak kena jaga untuk dapat kelepasan. Kita dalam Islam ada tak, tuan-tuan? Tak ada. Duduk seorang-seorang dalam masa tak sampai beberapa saat, berguguran air mata jatuh teringat
Itu tanda taubat, tuan-tuan. Nabi dia tanya, apa tanda taubat? Nabi kata tanda taubat adalah air mata. Air mata, tuan-tuan. Tanda taubat itu adalah menyesal. Menyesal ditandakan dengan air mata, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Itulah antara mudahnya urusan taubat dalam agama. Yang kedua tadi istighfar, dan yang ketiganya kita buat baik. Buat baik itu rupa-rupanya boleh menghapuskan kesalahan yang kita buat. Ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Kamu ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, nescaya akan menghapuskan keburukan. Boleh faham, tuan-tuan? Cuma keburukan yang macam mana boleh dihapuskan oleh buat baik, beri sedekah, senyum, amal ma'ruf nahi munkar. Keburukan ataupun dosa kecil, tuan-tuan. Ada pun dosa besar yang tu kena taubat secara khusus. Boleh faham, tuan-tuan? Sekadar ni ialah untuk pagi ni kita buat refreshment balik, buat persegaran balik kepada perkara-perkara empat perkara utama yang perlu kita jaga sangat-sangat untuk mengelakkan diri kita ni meninggal secara su'ul khatimah wal a'yadzabillah. Sekadarnya, tuan-tuan ni, kok ada kesalahan, kesilapan, kegelinciran cakap yang ada pada perbincangan tadi, silakan, tuan-tuan. Kok ada cadangan, komentar, silakan. Apa-apa? Akhi, Ustaz, sila tak? Sila, cikgu, Haji, ada apa-apa? Ustaz, ada apa-apa? Lam, nak kena cakap ni. Ada Kak? Haji? Kita ambil bab akidah. Sekarang ni sibuk dalam One Already. Perayaan Jepun. Jepun pun ada perayaan, Hindu pun ada perayaan, Melayu pun ada perayaan. Akidah. Akidah tu sebagaimana kalau kita berani tentang Allah. Okey Kak, Abang Haji Hussein ni kira betul-betul sensitif ni. Dia kaitkan dengan isu semasa ni. Bon Odori ni kan. Saya tanya juga kawan-kawan yang mahir, ada satu sahabat kita ni memang dia kerja dengan syarikat Panasonic Jepun, kan, di Shah Alam sana. Dia sebut, dia kata, Ustaz nak faham, dia kata Bon Odori ni macam puja apa ni, pesta hantu lapar dalam budaya orang Cina, tuan-tuan. Budaya orang Cina, iaitulah nak hantar balik hantu-hantu yang merayau ni naik ke atas, jangan buat gangguan kat bawah ni. Jadi kalau lah begitu, tuan-tuan, dia ada kaitan dengan agama tu. Faham kita lah. Dia ada kaitan dengan agama. Faham kita. Itu pun Sultan Selangor dia kaitkan sikit kan dengan perkataan tunggu sampai kajian. Siap kan? Kalau kajian tu menyatakan ada kaitan dengan agama, maknanya kena ikut lah. Maknanya ada sikit lah dia punya cahaya di situ. Dia tidak buat arahan secara pasti begitu. Dia kaitkan juga dengan kajian. Dan mudah-mudahan kajian tu segeralah dikeluarkan. Apapun, memang kita orang Islam, orang Melayu, bab agama, khususnya bab akidah, yang tu bukan boleh ditolak ansur. Kita dah bincang, tuan-tuan, kekuatan orang Islam ni, sampai orang kafir pun ngeling kepala tengok, tuan-tuan. Duduk kat mana kekuatan kita? Duduk pada agama dan jagaan agama kita, tuan-tuan. Bila datang Inggeris, datang Portugis dulu, cuba nak Katolikkan mak ayah kita dulu, tak berjaya. Datang Belanda untuk Ortodok, untuk Protestan kan mak ayah kita, tak berjaya. Datang Inggeris pula nak Katolikkan mak ayah kita dulu, tak berjaya. Pasal apa, tuan-tuan? Kekuatannya duduk pada agama, dan agama ni duduk pada tunjang akidah. Maka yang itulah yang menjadi keistimewaan dan kekuatan kita. Kita perlu tahan perkara tu, tuan-tuan. Sebab tu bab agama sensitif. Kita perlu peka dengan halal dan haram, insya-Allah. Ada sahabat-sahabat nak tambah? Silakan. Tak ada Kalau tak ada setakat ni jalan minta maaf di atas kekurangan, terlepas cakap ke apa, gelincir kata ke apa, maklumkan. Kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya mewakili sahabat-sahabat kuliah pengajian lah, mengucapkan tahniah syabas kepada Ustaz Harun, kepada isteri atas kejayaan anak lah, Abdul Salam
dan anak-anak kita yang lain juga. Mudah-mudahan Islam berbangga dan dapat sumbangan besar dengan kejayaan anak-anak, insya-Allah. Pada masa yang sama kita faham tuan-tuan, kecemerlangan ni bukan sekadar kecemerlangan akademik semata-mata, lebih daripada tu lagi. Wallahu a'lam.